Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 33 dan 34 pada kali ini. Masih lagi teras rujukan kita tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat muka surat 569. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk di kalangan orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bila kita melihat dalam ayat yang lalu, ancaman yang telah pun ditujukan itu menguatkan sangkaan bahawa isteri Al-Aziz ni benar-benar memegang kekuasaan penuh terhadap suaminya. Walaupun suaminya mengetahui kejadian sebenar dan dia telah ditangkap basah dan dia tidak suka perbuatan isi itu, tapi agaknya seperti disebut oleh kebanyakan para ahli tafsir, cintanya mendalam, keinginannya tak terbendung terhadap Yusuf ini itu sudah menjadi perkara yang tak dapat disembunyikan lagi. Tak boleh nak tutup dah. Bahkan dia tidak takut dan tidak malu dengan orang yang mencerca dan menghinanya. Maka ketika itulah jelas kepada Yusuf AS, maka baginda memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatannya. Dan saya telah anjurkan kepada tuan-tuan doa yang kita pelajari dari Ashabul Ukhdud, bila Rasulullah SAW mengajar kita untuk berdoa, seperti hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi dan lain, bila tertekan dan ternyata orang yang nak menzalimi kita itu berada di dalam kekuasaan penuh terhadap kita, doalah Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupkan aku, peliharalah aku daripada segala kejahatan mereka dengan cara yang Kau saja lebih tahu. Ya Allah, aku tidak kemampuan. Ya Allah. Dan kita pun tahu bahawa tindakan Nabi Yusuf ini adalah untuk mengelakkan dirinya terjumus. Hasyalillah, maha suci Allah daripada menjadikan seorang Nabi yang bersifat maksum itu terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Dan kita pelajari dalam hadis bahawa pernah ditanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, sa'altu aw su'ila Rasulullah SAW ayu zanbi indallahi akbar, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, qultu summa ay, qala thumma an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, qultu summa ay, qala an tuzani bihalilati jarika. Jadi qala wa nazalat hazil ayah tasdiqan liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Jadi berkenaan dengan sebab turunnya ayat surah Al-Furqan yang ke-68 yang bermaksud mereka yang dipanggil sebagai abrar itu, ibadur rahman itu, iaitu mereka yang tidak menyeru selain daripada Allah, tak syirik kepada Allah, dan tak membunuh satu jiwa melainkan yang dibenarkan oleh Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Ada perkara-perkara yang melayakkan seorang itu dihukum bunuh, contohnya orang murtad, contohnya lelaki yang sudah berkahwin, perempuan yang sudah berkahwin berzina, contohnya dengan sebab membunuh orang lain dengan sengaja, adalah sebab-sebab melayakkan orang itu dibunuh. Ini dipanggil sebagai illa bilhaq. Kemudian Allah meletakkan lagi karakter orang yang dipanggil ibadur rahmani, wala yaznun, dan tidak berzina. Rupanya zina ni pun ada martabatnya. Zina antara yang paling dahsyat sekali hukumannya di sisi Allah dan dosanya paling besar di sisi Allah. Dalam hadis ini bila ditanya kepada Nabi apakah dosa yang paling besar, jawapan Nabi adalah melakukan syirik kepada Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu mensyirikkan Allah, menyembah satu selain pada Allah. Yang kedua, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, kamu bunuh anak kamu kerana takut dia akan menyusahkan kamu di sudut makanannya, pembesarannya, takut tak cukup rezeki, sedangkan yang bagi rezeki itulah Allah. Yang ketiga, iaitu kamu berzina dengan perempuan yang merupakan isteri kepada jiran kamu ataupun orang yang kamu kenal, isteri kepada sahabat kamu, isteri kepada majikan kamu. Ini dosanya sangat besar tuan-tuan, lebih besar daripada dosa zina yang lain, walaupun semuanya dalam rangkuman dosa-dosa besar di sisi Allah SWT. Jadi melihat keadaan ancaman yang berlaku itu, maka Nabi Yusuf mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan tipu daya perempuan-perempuan yang telah saya jelaskan, sama ada mereka yang tergoda bersama dengan Zulaikha ataupun mereka yang tak mampu untuk membawa dirinya ataupun memikat Nabi Yusuf kerana tidak layaknya dia, tidak cantiknya dia seperti Zulaikha, maka
Mereka telah mujuk Yusuf supaya melakukan perkara itu dengan Zulaikha, kerana itulah cara untuk melepaskan diri daripada tipu dayanya. Maka Al-Qaidu ni maksudnya tipu daya, usaha yang berterusan tanpa penat untuk melakukan perkara yang namanya kecurangan itu. Maka Yusuf berkata, Rabbi sijnu, ya Allah, ya Tuhanku, Kaulah tempat aku mohon perlindungan. Ini keluhan ataupun aduan Nabi Allah ini. Kalau beginilah keadaan beratnya ujian yang berlaku, hukuman penjara yang dia janjikan kenakan kepada aku, itu lebih patut aku syukuri ya Allah daripada ajakannya untuk melakukan maksiat, kerana ini satu benda yang keji, dan lebih keji daripada itu aku berzina dengan. Bagaimana mungkin seorang Nabi terpedaya dengan ajakan zina oleh orang yang memberi kepadanya layanan yang baik, menjaganya, menganggapnya sebagai sebahagian daripada keluarga yang telah kita lihat dalam kuliah yang lalu. Jadi kalaulah penjara itu dapat menyelamatkan aku, wahai Tuhan, ia lebih aku sukai daripada memenuhi ajakannya melakukan perbuatan keji yang menjerumuskan aku kepada maksiat. Jadi penggunaan perkataan dhamir jama' yang Allah nyatakan kat sini, kaidahunna, ini dalam bahasa Arab sebenarnya merujuk satu penghormatan. Walaupun perempuan ini dalam kesalahan dan kecurangan, tapi masih lagi ada dalam hati Nabi Yusuf untuk menunjukkan penghormatan kepadanya, kedudukannya. Tentu ada kebaikan yang ada dalam hidupnya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, walaupun dia melakukan perkara itu, tapi sepanjang waktu sebelum ini dia dan suaminya berlaku baik kepada aku. Cuma sekarang dia dipengaruhi oleh syaitan dan juga syahwatnya. Jadi ini sebagai satu bentuk keseimbangan dari bentuk tasrih, iaitu sebut secara jelas kepada ta'rid. Ini juga satu metod dalam penggunaan uslub Al-Quran dan juga uslub komunikasi bila sebut tasrih dan juga ta'rid. Ta'rid ni satu bentuk sindiran bahawa nak menyeimbangkan keaiban yang patut ditimpakan di atas kepala perempuan itu, di atas beban dibebankan kepada perempuan tersebut. Sekarang disebut secara umum. Namun yang lebih tepat iaitu menjadikan kalimah itu bersifat umum. Maksudnya bermakna tipuan perempuan-perempuan dalam kota itu. Bukan hanya bermakna tipuan Zulaikha sahaja. Jadi khitab yang ditujukan kepada semua perempuan yang hadir ketika itu, kerana mereka lah yang telah pun berkomplot ataupun melakukan konspirasi, sama ada untuk memikat Yusuf untuk pribadi mereka ataupun memujuk Yusuf supaya menuruti kehendak Zulaikha tadi. Jadi mereka, sebahagian mereka yang tidak mampu menyaingi Zulaikha ini berkata pada Yusuf, takutlah kepadanya, selamatkan dirimu dari penjara. Begitu maksud mereka. Jadi dalam doanya Yusuf menganggap kesulitan iaitu hukuman yang berat sebagai kenikmatan. Inilah dia tuan-tuan hati dan dikasihan, kerana hukuman yang berat berupa penjara dan bersih daripada tuduhan zina itu nampaknya berat, tapi lebih berat daripada itu adalah terlibat melakukan dosa besar itu dalam keadaan beliau merupakan seorang Nabi Allah. Jadi orang yang terbebas dari tuduhan walaupun di penjara, dia merasa senang, kesenangan yang besar berupa pujian di dunia dan pahala yang terus menerus di akhirat. Sampai hari ini kita membaca kisah insan cemerlang seperti Nabi Yusuf AS dengan pangkat Nabi ini sebagai seorang manusia yang sangat mulia. Jadi Yusuf telah milih perkara yang paling hina di antara dua keburukan dan yang paling ringan di antara dua bahaya, akhafud darrain, iaitu milih penjara dari terlibat perbuatan zina itu. Kerana dalam hukuman penjara terdapat ketenangan hati. Seperti kata Syekhul Islam, kamu menghalau aku keluar daripada negara ini merupakan satu siyahah. Aku boleh berjalan, boleh melancong. Kamu penjara aku, fasijni raha. Kamu penjara aku, dalam penjara aku boleh menulis. Kamu bunuh aku, faqadri syahadah. Kamu bunuh aku, mati aku mati syahid. Kerana orang beriman seperti Nabi Yusuf AS, syurga telah pun beliau nikmati dalam hatinya sebelum syurga akhirat itu. Benar kata-kata para ulama, kalau anda tidak menikmati syurga di dunia, maka anda tidak akan dapat syurga di akhirat. Mendalam maksud tu. Maksud syurga dunia adalah dalam hati kita ada ketenangan terhadap perkara yang kita lakukan, perjuangan yang kita lalui dan juga prinsip yang kita pegang. Sebab itu kata-kata yang dibawa daripada kitab Hikam, kata-kata menarik tuan dalam hikmah yang ke-45, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Antara tanda-tanda kematian hati saudara ialah kita tidak merasa sedih atas kehilangan peluang untuk berbuat ketaatan dan meninggalkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dipenuhi dengan kesalahan. Jadi Allah beri kepada manusia ni fitrah keimanan yang boleh mengangkat
Darjat manusia menjadi tinggi, lebih mulia daripada malaikat, menganugerahkan kepadanya hati yang boleh menjadi tempat cinta yang paling suci, cinta kepada Allah SWT. Jadi manusia yang tak dapat menjaga fitrah keimanan dan kesucian hatinya boleh sampai pada satu tahap yang mana darjatnya lebih rendah daripada binatang. Sebab itu Allah menyatakan surah Al-A'raf ayat ke-179, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kami telah pun menjadikan neraka jahanam, untuk neraka jahanam ini banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka ni punya hati tapi tak mau memahami dengan hati itu ayat-ayat Allah, punya mata tapi tak mau melihat dengannya bukti keesaan Allah, punya telinga tapi tidak mahu mendengar dengannya nasihat. Mereka itu seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi hati manusia pilihan seperti Yusuf AS ni sentiasa diterangi dengan mengingat Allah. Selalu ada keinginan, azam, niat untuk berbaik. Nanti kita akan lihat tafsiran oleh Al-Imam Al-Baghawi bila disebut sekali lagi kepada Yusuf AS sifat ihsan itu, kerana kesyukurannya kepada Allah untuk mendapat buat benda-benda yang baik, bersedih dan menyesal jika kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Maklumlah bila perempuan itu membiarkan dia duduk dalam rumah, setiap hari dia digoda dan setiap hari terdedah dia kepada maksiat, walaupun mempunyai tilam yang empuk, makanan yang enak, suasana yang serba-serbi mencukupi, tapi itu semua akan menjadi beban baginya di akhirat. Sebab itu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah dan mohon agar Allah masukkan dia ke dalam penjara. Ini adalah doa yang bersifat keluhan terhadap apa yang berlaku di situ, mengadu kepada Allah SWT, aduan kepada Allah SWT. Kerana kemudian kita akan lihat Nabi Yusuf AS menguatkan dalam doanya, menjelaskan keadaannya yang lemah dan tak memiliki kemampuan, serta menyerahkan semua perkaranya kepada Allah SWT memiliki kekuasaan. Sebab itu Allah menceritakan tentang doa beliau ni, wa ila tasrif anni kaidahun, kalau kau tidak hindarkan tipu daya mereka dariku, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Tawaduknya Nabi Allah ini dalam keadaan baginda merupakan manusia maksum, tapi masih lagi ada ketakutan. Macam juga ketakutan Nabi Yaqub ketika menghalang anak-anaknya untuk membawa Yusuf AS, walaupun tujuannya untuk yarta' wa yal'ab. Kerana keimanan ini memang tetap ada dalam jiwa manusia walaupun telah dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita lihat kat sini, kalau tidak kerana bantuan daripadamu, kekuatan daripadamu, pasti aku termasuk di kalangan orang bodoh, orang yang tergoda dengan syahwat. Kerana orang yang mengikut syahwat ni orang bodoh sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali Tantawi dalam kitabnya yang menceritakan tentang tazkirah indah, bahawa melakukan maksiat ini seronoknya sesaat, menderitanya berabad. Sedangkan orang melakukan taat, penatnya sesaat, gembiranya berabad. Mana satu yang kita? Jadi orang yang bijak tidak akan melakukan perbuatan yang buruk yang akan menyebabkan dia susah berabad dalam neraka Allah SWT. Artinya jika aku menggantungkan semua ini kepada diriku, sudah tentu aku ni tidak memiliki kekuatan. Jika aku berlindung dan mohon pertolongan kepadamu, wahai Tuhan, Engkau lah tempat mohon pertolongan. Apa yang telah kita pelajari dalam doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, Allahumma kfinihim bima syi'it, Allahumma kfinihim bima syi'it, ya Allah, selamatkan aku daripada kejahatan mereka dengan apa yang ada di sisimu, dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau tentukan untuk aku. Engkau saja yang mampu bertindak terhadap kejahatan mereka. Jadi ungkapan ini merupakan satu bentuk permohonan Yusuf pada kasih sayang dan pemeliharaan Allah, sebagaimana yang dilakukan Nabi-Nabi dan para salihin ketika mereka mengalami tekanan, ada cabaran, kesulitan dalam hidup. Maka Allah menjawab, fastajaba lahu rabbuh, Allah menjawab doa Yusuf. Doa yang difahami dari firman-Nya, wa ila tasrif anni, terkandung dalamnya makna permohonan untuk dijauhkan daripada tipu daya dan memohon kasih sayang Allah SWT. Jadi Allah menghindarkan tipu daya mereka darinya, memeliharanya dengan pemeliharaan yang terbaik, walaupun hakikatnya dalam penjara, tetapi semua itu lebih baik daripada terdorong kepada kemaksiatan yang akan mengakibatkan sikap seperti itu disebut oleh Nabi Yusuf sebagai sikap orang yang bodoh. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi perkara yang berlaku selepas daripada upaya dan usaha dilakukan oleh wanita ini untuk menganiaya Yusuf AS. Apakah persetujuan yang diperoleh pada suaminya? InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.